Ni record suara je ke? Kalau recording ni record suara ke record semua? Session, video, audio. Okay, Assalamualaikum, annyeonghaseyo, yorobun. Yorobun macam mana nak hilangkan benda ni? Macam mana Sekejap. Okay. Masih record ke tak? Oh, okay. Masih record. Alright, sorry sebab saya sebenarnya dah record. Lepas tu dah upload 8 tahun kemudian dia tak terupload lagi. So terpaksa kita belajar cara ni juga. Saya sebenarnya saya suka ajar cara ni. Cuma saya takut saya korang lag kan. Saya takut korang lag, so saya takut korang lambat. Alright. So tak apalah. So semua clear? Boleh dengar suara saya? Boleh. Alright. Okay. Boleh. Okay. Dapat apa pula hendak tu big mula. Ish, Guya. Sekejap kena share lagi sekali. Tak broadcast. Alright. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. So hari ni kita akan masuk chapter baru, which is chapter 9 matrices. So sekarang ni saya just nak bagi tahu clear sebab saya rasa ramai orang tanya saya soalan yang sama. Apa chapter yang keluar untuk final exam? Okay, chapter yang keluar untuk final bukan semua. Dia maksudnya untuk subjek matematik sahaja. Topik yang dah masuk untuk mid semester dah tak masuk untuk final. So bermaksud kita kan ada 10 chapter. So 4 dah masuk final, ada lagi 6. So 6 chapter ni bermula apa yang Madam Aida ajar, sequence and series. And then saya function and graph. Lepas tu Madam Trigo. Madam lagi coordinate section. And then lagi 2 dengan saya, which is matrices dengan lagi satu chapter vector. Okay. Saya setuju. Apa tu setuju? Alright. So saya harap tak ada lagi yang tanya saya chapter apa masuk untuk final. Dan siapa yang tak faham ataupun macam lost apa chapter yang masuk, korang boleh pergi pada clip. Dekat situ, dekat first interpage clip tu untuk maths ada course info. So korang download course info tu, dia ada list of topik yang masuk dalam korang punya ni lah maths 1 lah maksudnya. Okay. Cuma chapter vector tu dia berada di dalam buku SEM 2. So tak apalah, tapi dia masuk topik SEM 1, cuma dia berada dalam buku SEM 2. Okay, tak apalah, siapa yang wakaf tu pun memang dah boleh pergi ambil buku kan SEM 2. So siapa yang tak ada pun tak apalah, tak ada buku pun boleh share untuk boleh share untuk latihan. Cuma untuk nota tak apalah, macam ni lah saya akan bagi macam tu. Alright, so dalam chapter matrices akan ada 4 subtopik, which is pertama kita akan, oh my god, lupa kat sini. Okay, so pertama kita akan ada matrices. Okay, pertama kita akan tengok apa itu matrices. Lepas tu kita akan tengok determinant of matrices. Lepas tu kita tengok inverse of a matrix and also system of linear equations with 3 variables. So saya rasa mungkin dalam 3 kelas kot kita akan habis topik ni lah. Sekali dengan sekali dengan latihan lah. Alright. So untuk ini, so sebenarnya korang pun memang dah belajar matrices masa sekolah kan. So kita macam just recall je lah. Dia benda yang sama, cuma mungkin ada cara ataupun terminologi yang lain sikit daripada yang korang belajar dekat sekolah. Okay, so kita direct pergi pada first topic, which is matrices. First subtopic. Okay, what is a matrix? Matrix ni sebenarnya adalah rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets. So maksudnya kalau you nampak any number yang berada di dalam bracket, dia duduk sendiri-sendiri je. Maksudnya dia bukan interval yang biasa kalau korang buat interval kan macam 1,2. So itu korang tahu dia adalah XY kan. Tetapi kalau dia berada dalam close bracket yang mana
dia berada seorang-seorang dia ke, ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam contoh yang kat sini ni ke, ataupun dia duduk keadaan macam ni ataupun macam ni, kita panggil dia adalah matrix. So number yang berada di dalam close bracket tu kita panggil elements of the matrix. So macam mana kita nak tahu size ataupun order bagi matrix ni? Kita tengok size dia berdasarkan number of rows and also columns. Okay, kita panggil row times columns, kita tak panggil times darab kat sini kita panggil by, row by column. Okay, so for example, you tengok untuk matrix A ni, kita katalah matrix A ni dia ada elemen 2, 1, 4 and 8 to 0. Okay, macam mana kita nak tahu order dia? Pertama sekali kita tengok row dia. Row adalah yang melintang. Yang menegak adalah column. Okay, so ini adalah row dia. So sekarang ada berapa row? Ada 2 row. So 2 rows and how many columns? 1, 2 and 3. So matrix A ada 3 kolom. So order ataupun size bagi matrix A adalah 2 by 3. Okay, so 2 by 3. What about B? B pula ada berapa rows? Rows, ingat rows mendata. So mendata, apa kita panggil? Melintang. Namanya macam y-axis lah sana. Okay, so ini ada 3 rows tapi how many columns? Ada 1 kolom sahaja. So we call matrix B is 3 by 1 matrix. Okay, so secara generalnya, biasanya kita tulis A ni, biasa kita boleh tulis dia punya matrix yang betul A, M by, Allah bapa besar. Macam ni. M by N. Nampak tak? So kita kata A ni order dia adalah M by N lah. So katalah generally kalau kita kata a matrix A tu ada M rows and N columns. So kita panggil A ni adalah M by N matrix. Okay, so contohnya lah kalau cara kita nak tulis elemen secara general lah. Contohnya kita ada 3 by 3 matrix. Okay, so katalah ini adalah matrix A. So boleh je kalau B, so you buatlah elemen dia jadi B kan. So kita just guna A lah. Just kita prioritize dia sebagai the first huruf kan. Okay. So katalah kita ada matrix A ni adalah 3 by 3 matrix. Macam mana kalau kita tak tahu elemen dalam matrix A tu? So secara general macam mana kita nak tulis? So cara general kita tulis dia dalam bentuk macam ni. A11, A12, A13. Okay, apa 11, 12, 13 tu? Dia sebenarnya adalah AIJ. AIJ dekat sini, I tu represent dia punya row. Yang mana J pula represent dia punya column. Kalau you perasan untuk A11 bermaksud elemen A tu berada pada row yang pertama dan kolom yang pertama. Sebab tu dia duduk dekat sini. What if you ambil A32? Bermaksud dekat sini row dia adalah row yang ke-3 tetapi kolom ke-2. Okay? Setakat ni okay So dia mesti A row by column. Okay, so ini adalah contoh 3 by 3 matrix lah. Okay, so kita tengok seterusnya adalah types of matrices. So dalam kes ni kita akan tengok ada 7 jenis matrix. Okay, pertama kita tengok dia adalah square matrix. Apa itu square matrix? Square matrix adalah matrix yang mempunyai equal number of rows and column. So for example, katalah dia ada 2 row, 2 column. So kita panggil dia adalah 2 by 2 matrix. 3 column, 3 row, 3 column. So 3 by 3 matrix. So maksudnya memang dia jadi N by N ataupun M by M lah matrix dia. So number of row and column dia mesti sama. And so on lah. Kalau dia 10 by 10 pun it's still a square matrix. Alright. Apa pula dia punya zero matrix? Zero matrix ni adalah dia square matrix juga tapi elemen dalam dia tu adalah kosong, zero. So bermaksud dekat sini, katalah dekat sini dia ada 2 by 2 kan, elemen dia row dia ada 2, kolom dia pun ada 2. So kita panggil ni adalah 2 by 2 zero matrix. Okay. What if kalau dia adalah 3 by 3? So kita panggil dia adalah 3 by 3 zero matrix. Okay, next. Apa itu diagonal matrix? Diagonal matrix ni dia sama macam zero matrix. Maksudnya dia adalah square matrix yang boleh jadi 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4.
Cumanya beza dia adalah elemen dia semua adalah kosong kecuali dekat diagonal dia. So diagonal tu apa? Diagonal tu adalah ini, value yang kat tengah ni. Value yang kat tengah tu diagonal. Maksudnya dia bermula dari yang first and dan seterusnya lah. Bermaksud diagonal ni adalah AIJ dia adalah value yang sama. Kalau perasan ni adalah A11, ini adalah A22, yang hujung tu adalah A33. Maksudnya dia berada pada kedudukan row dan kolom yang pada row pertama, kolom pertama, ataupun row kedua, kolom kedua, row ketiga, kolom ketiga. Macam tu adalah diagonal. So diagonal matrix ni maksudnya elemen dekat diagonal tu can be anything kecuali kosong lah. Okay. Cuma apa pula identity matrix? Identity matrix adalah dia diagonal matrix di mana diagonal dia adalah ada value, tetapi value tu mestilah satu sahaja. So bermaksud dia macam diagonal matrix tapi this diagonal nilai dia adalah satu. Dan apa yang you kena tahu pasal identity matrix ni, dia identity matrix ni adalah orang kata matrix yang kita macam kita guna dia nanti untuk macam-macam. So kita boleh guna dia untuk kita identify matrix punya inverse. Dia bergunalah identity ni, dia macam satu benda yang diri dia memang tak akan berubah, identity matrix ni. Sebab tu nama dia identity, dia ada identity diri dia sendiri di mana memang elemen dia adalah satu je diagonal kat tengah. So kalau ini adalah contoh 3x3 matrix kan. So kita panggil ni adalah I3. Maksudnya identity matrix 3x3. Tapi kalau kita ada macam ni 1001. Ini juga adalah identity matrix di mana dia adalah identity matrix 2x2. Ni diagonal dia 1. Bermaksud kat sini identity matrix dia tak akan berubah. Dia cuma berubah size. Elemen dia tetap sama which is 1. Okay, so kalau ini kita panggil IN, bermaksud dia adalah IN ni identity matrix bagi N by N lah. So kalau ini adalah I2. Okay, alright, seterusnya yang ke berapa ni? Yang kelima. Yang kelima apa itu? Equal matrices. Equal matrices ni katalah kita ada matrix A, kita ada matrix B. So equal matrices ni maksudnya matrix A dan B ni dia mempunyai same order. Katalah dia 2x3 ke 3x4 ke, dia ada same order dan all corresponding elements dia adalah equal. Maksudnya dia memang sama lah. Walaupun nama dia A dengan B tapi elemen dia tetap sama. So itu adalah equal matrix. Macam mana pula dengan row and column matrices? Row and column matrices ni kita dah tengok pun tadi dekat example yang kat atas tadi. Dia adalah matrix yang mana dia ada satu row dan satu column. Satu row dan satu kolom bermaksud macam contoh yang ni kan. Ini row dia ada satu sahaja tapi ada 3 kolom. So ni kita panggil dia adalah row matrix. Kalau yang ni pula dia ada 3 row tapi ada satu kolom sahaja. So ini adalah kolom matrix. Tapi tak apalah kita tak panggil pun sebenarnya benda ni. Just nak kenal dia. Tapi kita tak panggil pun dia dengan just orang cakap apa ni. Just tahu fakta lah macam tu. Tapi kita tak adalah guna sangat. Alright. So last one adalah upper triangular or lower triangular matrices. Apa beza upper dengan lower? Dia sebenarnya daripada diagonal matrix tadi sebenarnya kan. Bukanlah daripada diagonal. Macam nak cakap boleh lah. Daripada diagonal matrix. Kan you tahu diagonal matrix dia mesti ada elemen dekat tengah ni. Katalah dekat sini elemen dia 3, 5, 7 kan. Kalau diagonal matrix, semua elemen yang lain adalah kosong. Tetapi untuk upper triangular matrix, bahagian atas dia ada nilai, bawah dia je kosong. So, mana all elements bawah diagonal dia adalah kosong. Tapi atas ni masih ada number. Oh, cantik pula matrix saya ni. Sekejap saya lukis cantik sikit. Okay, katalah dia ada nombor. Katalah 3, 5, 7 kan. So maksud ni kan patut ada kan ada 0, 0, 0 macam ni kan kalau diagonal matrix yang asal. Mesti tak cantik tapi tak apalah. Hopefully you nampak. Kalau upper triangular matrix bahagian atas ni ada nombor, ada nilai. Yang kosong tadi dia bertukar. Katalah dia ada nilai 1, 2 and 3 kat sini.
Macam tu. Ni adalah upper triangular matrix. Maksudnya dekat bawah diagonal dia sahaja nilai kosong. Tapi what about lower? Lower triangular matrix pula adalah dia sama juga macam diagonal matrix. Katalah ini 1, 2, -1 contohnya. So ini adalah value diagonal matrix yang biasa. Tapi kalau lower triangular matrix, maksudnya bahagian lower dia, elemen bawah bawah diagonal dia ada nilai, bahagian atas dia kosong. So katalah ini tadi dia dah bertukar jadi ada nilai lah. Katalah nilai dia 3, 4, 2 contohnya. Macam tu. So maksudnya bahagian atas ni je kosong. Kalau yang ni bahagian bawah je kosong. Ini pun sama. Kita mungkin you tak akan selalu tengok lah benda ni. Cuma you tahu dia tu apalah kan. Kalau you jumpa dalam ayat, at least you tahulah apa itu. Upper triangular or lower triangular matrix. Tapi kalau you belajar algebra, you banyaklah sebenarnya guna benda ni. Alright. So, seterusnya kita tengok apa itu. Setakat ni okey ke? Okey. Okay, so boleh faham matrix ke confuse lagi? Boleh lah. Boleh lah. Okay lah, boleh lah So kita tengok next ni lah. Next subtopic lah. Yelah, next one. Apa itu operation on matrices? Okay. Kita tahu operation ada addition, subtraction, multiplication. Okay, dalam matrix kita tak ada bahagi Kita cuma ada tambah, tolak dan juga darab. Cuma untuk addition dan subtraction, untuk tambah dan tolak, matrix tu mesti ada. Itu. Okay. Alright Okay, cuma untuk addition and subtraction, the number of the order ataupun size bagi matrix tu mesti sama. So katalah kita nak tambahkan A dengan B, A dengan B tu mesti ada size yang sama, mesti ada order yang sama. So contohnya dekat sini kita ada matrix A dan matrix B. So kita tahu order ataupun size bagi matrix A adalah ada berapa ni? Apa size dia? Jawab 6. 2 by 3. 3 by 3. 2 darab 2 by 3. 3 ke 3 by 2? 2 by 3. 2 by 2 by 3. 2 Betul. by 3. 2 by 3. Thank you. 2 by 3 sebab 2 rows and 3 columns. Okay. So kalau you nampak A tu 2 by 3, B mesti juga 2 by 3 juga size dia. Dia mesti sama. Jadi macam mana kita nak tahu hasil tambah ataupun hasil tolak dia? So bila operation tambah dan tolak, memandangkan size row dan kolom dia mesti sama, size dia sama. So orang cakap apa ni, hasil daripada tambah dan tolak dia tu, matrix dia tu mesti mempunyai row dan kolom yang sama juga. So hasil dia mesti 2 by 3 matrix juga. Jadi untuk tambah dan tolak simple je. You tambah each element daripada corresponding element yang lagi satu. So kalau kat sini 3, nak tambah ini 3 tambah dengan kosong. So dapatlah elemen sini. 3 tambah kosong dapat 3. Untuk elemen yang kedua pula, untuk elemen row pertama, kolom kedua, 1 mesti tambah dengan 1. Dapatlah 2. Dan seterusnya. Ini pun sama. 2 tambah 6 dapatlah 8. Macam tu. So maksudnya each IJ tu mesti ditambah je. Tambah ataupun tolak. So mesti dapat kedudukan ataupun elemen dia mesti berada pada kedudukan yang sama. Okay? So tambah tolak tak ada apalah. Elemen tu dengan elemen tu sahaja. So secara generalnya kalau you ada dua matrix, kalau you tambah A tambah B sama juga B tambah C. So tambah ni tak ada beza. Untuk tambah ni pun sama juga. Kalau you have A plus B plus C, ni sebenarnya bukan plus C. Sorry, ini adalah A sebenarnya. If I'm not mistaken. A tambah B sama dengan B tambah A, tak ada beza. Untuk ni pula, kalau you ada A tambah B tambah C, dia sama juga dengan A tambah B tambah C. So tambah tolak ni tak ada apa sangat. What if operation tu adalah darab, multiplication.
Okay, multiplication ada dua keadaan. Pertama kita tengok bila dia adalah by a scalar. Maksudnya kita darab a constant lah, skala ni constant number. So katalah A ni adalah 2, -1, 3, 6. So ni adalah 2 by 2 matrix. So kalau you nak darab a constant ataupun a scalar, maksudnya you katalah you nak darab 2 contohnya. So 2 darab A bermaksud you just letak je 2 dekat luar ni. So darab je lah satu-satu dengan corresponding element dia. So 2 darab 2, 4. 2 darab -1 dapat -2 dan seterusnya. So you dapatlah 4 minus 2, 6 and 12. So hasil dia juga adalah 2 by 2 matrix. Tapi be careful untuk matrix darab dengan matrix. Untuk matrix darab dengan matrix, cara darab dia adalah untuk mendapatkan satu elemen sahaja, you mesti darabkan AB darab CD. Bermaksud dekat sini, A darab dengan C tambah B darab dengan D. Bila you buat operation tu baru you dapat satu elemen. Dan syarat dia mestilah, you kan ada row dengan column kan tadi, remember? So row dengan column tadi mestilah, katalah you ada A dengan B. Kita tengok contoh Katalah A ni matrix dia adalah, size dia adalah 2 by 3 matrix. B ni dia mestilah 3 by 2 matrix. Bermaksud dekat sini, number of column bagi A mesti sama dengan number of row bagi B. Kalau dia tak sama macam tu, tak boleh darab. Okay, bermaksud dekat sini kalau A nak darab dengan B boleh, kalau ini mesti nombor yang sama. Maksudnya column bagi A mesti sama dengan row bagi B. Okay, sebab apa? Sebab kita nak decide dia punya order, size dia. Bermaksud dekat sini kalau you ada A multiply B, so you tahu order A adalah 2 by 3 and order B adalah 3 by 2. So you boleh cancel out this one. So order dia adalah bahagian yang belakang. Maknanya order dia adalah you ambil row daripada A dan you ambil column bagi B. So itu adalah order bagi A multiply B. Okay. Kalau case ni boleh tak B darab A? B multiply A boleh tak? Okay, kita tengok kalau nak tengok B multiply A boleh tak? B ada 3 by 2. A ada 2 by 3. Boleh tak ni? Okay. Boleh kan? Tengok dia lag lagi kat situ. So bolehlah juga sebab ini masih sama. 2 dengan 2 tu masih boleh cancel. So kalau B darab dengan A, order dia pun berbeza. Order dia dah jadi 3 by 3 matrix. Okay, you nampak kat situ? Okay ke? Plus. Okay ke? Okey, Doktor. Tak nampak, Doktor. Okey, Doktor. Tak faham. Tak faham? Okay, tak apa. Kita tengok contoh. Kenapa jadi sekejap, 3? Kenapa jadi 3-2 sini? 3-2? Yang mana? B dengan A ke? Kenapa B tu jadi 3-2? B kenapa jadi 3-2? Sebab memang order bagi B adalah 3 by 2. 3 by 2 matrix. Contoh yang mana ni, Doktor? Satu-satu ke? Yang contoh satu tu ke Doktor bagi je? Saya bagi saya bagi contoh, tak masuk example satu. Oh, okey. Faham. Faham kan? Sorry, saya terbatuk pula. Kita belum masuk example satu lagi. Tu saya bagi contoh analogi je. Okay, analogi sahaja. Secara general. Okay, so kalau kita nak tengok contoh macam mana dia nak darab tu, kita tengok semula kat sini kan. Okay, kita tutup yang tadi, kita tengok yang baru. Okay, katalah dekat sini example A ni adalah 2 by 3 matrix kan. So ni adalah 2 by 3 matrix. So untuk B adalah berapa ni? 3 by 1 matrix. 3 by 1. So dekat sini kita tahu order dia mestilah 2 by 3 jumpa dengan 3 by 1. So kita cancel out this 1. So kita tahu order dia adalah 2 by
2 by 1. So you tahu kalau you tak biasa, you boleh orang cakap apa ni, sketch siap-siap bentuk matrix final dia tu macam mana. So kalau you sketch siap-siap, you tahu dia ada 2 row dan 1 kolom. 2 row 1 kolom maksudnya dia duduk macam ni lah. 1 row, 2 row 1 kolom. So maksudnya ni adalah dia punya elemen lah. So bentuk macam tu. Tapi macam mana kita nak tahu elemen dekat sini dengan dekat sini ni, macam mana you nak kira elemen dia? So kita kata kita menggunakan konsep AB minus AB darab BC tadi. Ataupun senangnya macam ni lah. Untuk the first one, kita akan ambil ini darab dengan this one. Darab tu maksudnya adalah untuk mendapatkan satu elemen, elemen dekat bahagian atas adalah the whole row mesti darab dengan the whole column. So bermaksud dekat sini kita sekarang ada 3 elemen kan each. So yang tu ada 102. Yang ni ada 4, 3 dan 1. So macam mana you nak dapatkan daripada semua ni, nak dapatkan satu elemen sahaja. 1 mesti darab dengan 4, tambah 0 mesti darab dengan 3, 2 tambah dengan 2 mesti darab dengan 1, baru dapat satu elemen. So dekat sini you akan dapat 1 darab 4, 4, tambah dengan 0 darab 3, 0, tambah dengan 2 darab 1, 2. Jadi elemen untuk yang pertama ni adalah 6. So untuk elemen yang bawah pula, yang kedua, this one mesti darab dengan the whole this one. So dekat sini nak dapat mestilah 3 darab 4 which is 12, tambah dengan 1 darab 3 which is 3, tambah 1 darab 1 which is 1. So total dia adalah 12 tambah 3 tambah 1 adalah 16. So jadi ini hasil A darab B adalah a 2 by 1 matrix which is 6 and 16 lah elemen dia. Boleh tak? Boleh. Okey boleh Okay. Okey, rasa tak ada apa kot. Okey. Seterusnya kita tengok apa itu properties bagi matrix. Okey, untuk ini adalah orang cakap apa pun fakta je untuk you tahu. Dalam matrices, multiplication adalah associative. Associative maksudnya A multiply B C is equals to A multiply B multiply C. Associative. You tahu lah associative tu apa? Distributive. And yang kedua, multiplication juga adalah distributive over addition. Meaning A multiply B plus C is equals to A multiply B plus A multiply C. Dan untuk multiplication is not commutative. Bermaksud A, B tak boleh sama dengan B darab A. Macam mana you tengok sebelum ni, A tambah B sama je dengan B tambah A kan? Tapi dalam multiplication dia tak boleh. Dia tak boleh A darab B tak akan sama dengan B darab A. Okay, itu je yang you nak kena tahulah. And then, take note juga, kalau you ada square matrix, macam tadilah contoh 2 by 2, 3 by 3, apa semua tu kan. Kalau square matrix, kalau you nak cari A square, so you boleh buat A darab A. Ataupun A3 bermaksud A darab A. Itu je, maksudnya you just darabkan ataupun gandakan dia lah. So macam kalau kat sini, A cube ni, you boleh juga jadikan dia sebagai A square darab A. Kan? So maknanya you akan dapat A cube lah. Itu je saya cakap dia punya properties lah, ciri-ciri dia. Okay, seterusnya kita tengok properties bagi diagonal matrix. Kalau diagonal matrix pula, contohnya you ada diagonal matrix tadi kita cakap apa? Diagonal matrix ni adalah dia semua kosong kecuali diagonal dia ada nilai. So maksud kat sini diagonal kita adalah negative 2 dan 3. Okay, katalah D ni adalah diagonal matrix di mana elemen dia adalah minus 2, 0, 0 and 3. So kalau dia nak you cari find D2 ataupun D3. So macam mana you nak cari D2? Macam kita cakap tadi, kalau square matrix, ini kan adalah square matrix. So untuk dapatkan D2, you just darabkan D multiply D. So since this is a square matrix, so dia punya result ataupun hasil daripada darab tu masih mempunyai order yang sama, which is 2 by 2 lah. Okay, so macam mana you nak kira elemen dia? Untuk dapatkan elemen dekat sini macam mana? Ini adalah this one dengan this one. So dekat sini, row pertama darab dengan kolom yang pertama. So minus 2 darab minus 2 which is 4. 4 plus 0 multiply 0 dapat 0. So 4 tambah 0 dapat 4. So untuk dapatkan elemen yang kat sini pula,
the first row darab dengan the second column. So itu negative 2 darab kosong kosong tambah dengan kosong darab 3 which is kosong jugalah. So the same goes for the next one. Okay, so you dapat untuk D tu you dapat 4, kosong, kosong dan 9. So what if you nak cari D3? Macam saya cakap tadi, D3 you boleh buat D darab D darab D ataupun you just buat D2 darab dengan D. So lagi cepatlah you buat kan. So ini pun sama untuk dapatkan the first element dekat sini. The first row and column. So mesti you ambil juga first row, first column. Macam tu. So ini adalah apa? Kalau untuk dapatkan kosong pula, dia adalah elemen bagi row pertama dan kolom kedua. So you ambil row pertama, kolom kedua. Macam tu. 4 darab kosong tambah dengan kosong darab 3 dapatlah kosong. Okay. So ini adalah just kira lah untuk dapatkan last elemen pula. Sebab you tahu ni adalah diagonal. So memang you dah tahu elemen dekat atas bawah tu memang kosong pun sebenarnya you tak kira pun tak apa. So just kira yang bahagian belakang ni. So untuk dapatkan elemen terakhir ni adalah kolom row pertama dan row ketiga dan kolom ketiga. Bukan ketiga ni 2. Row kedua dan juga kolom kedua. So you ambil row kedua which is this one. Dengan kolom kedua. So kosong darab kosong, kosong tambah dengan 9 darab 3, 27. So dapatlah 27. So sebenarnya kalau you nak generalize kan diagonal matrix ni sebenarnya untuk tak kisahlah power berapa dia nak suruh cari D kuasa N. Maksudnya D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke 100 ke. So cara dia adalah sebenarnya dia adalah elemen ni power je dengan N. So bermaksud elemen dekat diagonal ni hanyalah power dengan N. So ini adalah general form lah bagi diagonal matrix. Okay. So yang saya cakap pula tadi, yang kita kata pasal identity matrix. So kan saya cakap dia ada identity dia sendiri. So dia tak akan berubah dan tak akan merubah orang lain. Itu adalah identity matrix. Jadi kalaulah you ada identity matrix, so kalau you darabkan katalah you ada identity matrix and you ada a matrix A for example. So memandangkan dia adalah identity matrix, dia punya sifat adalah bila any value, any matrix yang darab dengan identity A darab I, dia sama juga dengan I darab A dan value dia tetap sama, dia tak dapat A. So macam saya cakap tadi, identity matrix ni, apa-apa matrix sekalipun yang darab dengan dia, dia tak akan merubah orang cakap apa ni, property seorang tu. So A darab dengan identity mesti still akan dapat A. Dia macam cakap kita just pandu lalu je. A darab dengan I mesti masih dapat A. Macam tu lah. Dan A darab I sama juga I darab A. Sebab dia tak berubah. So walaupun tadi kita kata multiplication, tak boleh AB tak boleh sama dengan B darab A, tapi dia ada lain case untuk matrix sahaja, untuk identity sahaja. Identity je boleh jadi macam ni untuk multiplication. Okay? Okay setakat ni. Dan kita akan tengok last part which is transpose. Transpose of a matrix. Apa itu transpose? Transpose ni adalah matrix yang kita ada letak tanda T kecil dekat atas dia. Ni. So katalah you ada matrix A, so ini ada T kecil. AT tu adalah transpose. Apa maksud transpose? Transpose ni sebenarnya adalah matrix yang you interchange dia punya row dia jadi column dia jadi row. Okay, so for example kita tengok kat sini, katalah you ada matrix E. Okay, matrix E kita ada dekat sini elemen 3, 1, 0 and 2, 4, 2. So kat sini you tahu ni adalah matrix apa? Matrix 2 by 3. Okay, so macam mana you nak jadikan E transpose? Bermaksud dekat sini, bahagian row ni, you dah tukar dia jadi column. Ni, bahagian row ni pun dah jadi column. So sama juga, ataupun kalau you tak boleh tengok row jadi column, you boleh juga tengok column jadi row. You boleh tengok secara terbalik lah. It depends macam mana you nak tengok benda tu. Kalau you nak tengok dari segi sama ada you nak tengok row tukar jadi column ataupun column tukar jadi row. Tadi kita tengok row jadi column. So sekarang katalah you suka tengok column jadi row. So ini column 1, 2, 3. Dah tukar jadi row. Column pertama 3, 2 dah jadi row pertama. Column kedua
Cantik lah pakai ni ah. Oh Allah. My God. Sorry. Okay. Kolom pertama dah jadi row pertama. Kolom kedua dah jadi row kedua. Dan kolom ketiga dah jadi row ketiga. So tu adalah transpose. Okay, sama ada you nak tukar daripada row jadi kolom ataupun kolom jadi row. Kadang-kadang ni macam pening kan nak tengok transpose ni, tapi you just biasakan lah, nanti biasa tengok you akan nampak lah sebenarnya. Okay. Dan apa itu properties bagi transpose? Ciri-ciri bagi transpose matrix adalah bila you ada matrix transpose, you transposekan lagi sekali. You akan dapat matrix yang sama. Dia katalah macam tadi kan you dapat E, you dah transposekan dia, E transpose. Dan you nak transposekan lagi sekali transpose ni, akan dapat E balik. So you tengok kita tengok contoh dekat sini, kita try buat sendiri. Okay, daripada sini kita nak transposekan ni. Nak transpose lagi sekali. Okay. So maksudnya tadi 3, 2 ni row dia dah jadi kolom. So 3, 2. And then 1, 4 tadi row dah jadi kolom. 1, 4. 0, 2 tadi dah jadi kolom. 0, 2. So ni tak ke sama dengan E ni? So ini adalah property transpose lah. Kalau you transpose 2 kali, you akan dapat the original one. Macam tu. So second properties bagi transpose matrix, kalau you ada 2 matrix dan you transposekan dia, sama juga you transposekan satu-satu dan you tambah. Sama juga dengan tolak lah. Okay, and properties yang ketiga dia adalah kalau you ada A darab dengan B dan you transposekan, dia tak sama dengan tambah dengan tolak tadi. Dia jadi terbalik. So kalau you nak keluarkan transpose dia, you kena transposekan B dulu, baru darabkan dengan transpose A. Untuk properties yang keempat adalah skala. Skala dia kalau you ada any skala, you darabkan dengan A, matrix A dan you transposekan. Dia sama juga kalau you transposekan dulu dan you darab dengan skala. Sebab skala ni dia tak berubah. Sebab skala ni adalah nombor bulat yang dia tak akan berubah. So sebab tu dia, kalau dia duduk dalam keadaan transpose ataupun dia duduk luar dalam keadaan transpose, dia tak akan berubah. Okay. So itu sahaja untuk part 1. Okay, untuk subtopik pertama which is matrices. Kita tak masuk lagi determinant. Kita try tengok checkpoint 4.1 dulu boleh? Ataupun any question? Ada. Ya? Saya nak tanya, soalnya apa function dia? Just tukarkan jadi kolom-kolom jadi rows tu je ke? Ke ada macam tujuan lain? Sekarang kita tengok dia transpose je, tapi ada tujuan dia. Tujuan dia nanti bila kita nak cari inverse matrix. Ada guna dia. Okay, thank you, Doktor. Okay, sama. Lagi orang lain? Ada soalan? Slow, Doktor. Sorry. Saya laju yang tadi. Siapa yang cakap slow ni? Faham tak yang cakap slow ni? Macam mana nak tengok? Tengok chat. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, boleh. Doktor, Ya. doktor nak tanya yang property sama 3 tu, Ya. A, B luar dia ada transpose tu. Transpose, yes. Dia equal B transpose tu dengan A transpose tu. Memang B dulu ke atau kita boleh tukar A, B punya place? Tak boleh. Kena B dulu. Oh, kena B dulu. Okay. Thank you, Doktor. Okey, sama. Lagi? Ada soalan lain? Kalau tak, kita buat checkpoint 4.1 sama-sama nak? Yelah, nak tunggu korang buat. Bukan tak percaya korang tak buat. Tapi 8 tahun kemudian korang akan buat. Ke tak? Okay, pilih satu soalan. Ke nak saya pilih? Saya nak pakai yang panggil nama tu. Alah, lupa pula nak connect dekat sini. Nak save kat sini yang tu nama tu. Benda tu ada kat mana? Alah, tak boleh share tu pula. Tak apalah. Saya rasa saya ada kot kat phone. Mana phone saya? Oh, dia yang tak tahu lah phone kat mana. Aigu.
Aduh. Tak jumpa phone. Alamak. Tak apalah, tak jumpa phone. Okey. Apa ni, kita buatlah sama-sama, senang. You nak buat soalan mana? Cuba buat soalan nombor, saya nak soalan. Boleh juga. Okeylah, kita buat yang senang dulu. Cuba kita buat nombor 3 F. Nombor 3 F, boleh? Okay, kita akan pergi pada kita akan pergi pada ni lah. Page. Yes, okay. Exercise. Itu saya kena. Oh, alah boleh je sebenarnya buat kat sini. Sorry. Jadi kita kat mana? This metric. Okay, kat sini kita boleh tambah page. Add page. Alright. Apa dia tak keluar? Okay. So kita cuba checkpoint. Checkpoint 4.1. Number 3 F. Okay, cuba buat. Kita buat sama-sama tak apalah. Okay. So sekarang dia suruh. Ya. Yang tu kira diagonal juga. Mana? Yang F tu. F tu tak? Diagonal apa? Diagonal, dia punya diagonal tu ada elemen. So sekarang diagonal dia kosong. So dia bukan diagonal matrix. Kena ada nilai so bawah diagonal. Okay. Yes. Dia ada nilai dan kat tempat lain dia kosong. Tapi sekarang diagonal tu yang kosong. So it's not a diagonal matrix lah. So dia just matrix biasa. Itulah, saya tahu kadang-kadang kita confuse tau. Dengan nama dia betul ke ni. Tapi baguslah you tanya, at least you perasan lah. Benda ni sama ke? Macam tu. 0, 1, 2. Negative 2, 0, 4. Minus 5, 3, 0. Darabkan dengan 0, 1, 2. So ni boleh darab tak? Mesti boleh kan? Sebab this one adalah 3 by 3. Ini adalah 3 by 1. So you tahu, you terus potong 3 dengan 3 kat situ. So you dah tahu bentuk akhir dia adalah 3 by 1. 3 by 1. So bentuk dia mesti jadi yang second tu kan? Okay, so macam mana you nak kira? So untuk dapatkan row dan kolom row pertama dan kolom pertama, elemen pertama ni mesti ambil row pertama, kolom pertama. So 0 darab 0, 0. Tambah dengan 1 darab 1, 1. Tambah dengan 2 darab 2, 4. So 1 tambah 4 jadi 5. Boleh? Boleh So second kita ambil yang ni pula. Untuk dapatkan second elemen, second row, first column. Sebab ni adalah elemen kita yang second row dan kolom pertama kan. So minus tu. Ya. Ya Samir. 8. Zamir bagi 8. 8. Tak, untuk row yang kedua tu. Bagi jawapan ke? Okey, terima kasih. 8. Okey, yang ketiga siapa nak bagi jawapan? 2. 2. Kamsam. Dah. 2. Apa dia? Berebut ke? Alamak, saya memang kena panggil nama lah lepas ni. Saya panggil nama lah lepas ni, boleh tak? Okay, so boleh Saya tak nak orang tertinggal. Saya nak siapa yang slow, siapa yang laju pun kita boleh same page. 3 Okay. Doktor. 3 ke jawapan? Salah kan 3. 3 lah ya Allah, 3 satu. Siapa ni? Aduh, tak apa. Kita tak tahu ke kita tak buat salah kan? Sorry, salah baca. It's okay. Salah baca sekarang tak apa. Jangan salah baca masa exam. Tahu? Ataupun quiz. Alright. So ini senang. So kita cuba buat soalan nombor nombor 6. Okay, kita pergi nombor 6 pula.
Nombor 6. Soalannya berbunyi, given C adalah C is equals to 3xy. Okay. Find the values of x and y if C2 adalah zero matrix. Alright. So macam mana kita nak cari x dengan y? So apa yang kita tahu untuk C square tadi? C square ni adalah C darab C, betul? So kita tahu untuk dapatkan matematik ni, cara you nak solve adalah you tulis apa yang you tahu. You tulis je apa yang you dah tahu. Okay, list down kan. Okay, katalah kita tahu C square bermaksud C darab C. So you tulis C darab C maksud 3xy darab dengan 3xy. Dan you dah tahu jawapan ni adalah kosong. Kosong, 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 kosong. So dia dah jadi macam you nak solve macam apa simultaneous equation, betul? Kan? So untuk the first one, you just ambil. Okay, untuk this one, so you tahu the first column sepatutnya you akan dapat 3 darab 3, 9. 9 tambah dengan 3 darab x. You akan dapat kosong. Betul? Nampak tak apa yang saya buat? Betul-betul. Kan? So daripada sini you dah tahu 3x sama dengan minus 9. So you have x minus 3. Betul? Okay, siapa yang tak faham ni? Saya laju sangat ke? Tak apa, siapa yang tak faham mengaku je. Kita jangan malu-malu, kita nak belajar. Saya assume semua faham Siapa tu? Tak ada ke? Ya boy, saya. Faham. Faham, alright. So kita dah dapat dah x. Nak cari y pula, ambil benda yang ada y pula. So kita ambil yang ni, ni ada y. The first row and second column. So the first row, second column, 3 darab 3, 9 tambah dengan 3y sama dengan kosong juga. So sama juga, you pun dapat juga 3y sama dengan minus 9. So y also minus 3. So you tahulah sebenarnya dia tak suruh pun you statekan balik C, cuma just nak lah. So dia cuma suruh you cari apa itu x, apa itu y. Tapi you nak rajin kan, you tu lah. So C ni sepatutnya asalnya adalah 3, minus 3 and minus 3. Macam tu. So untuk double check, you boleh buat. You darabkan, you tengok dapat tak zero matrix. So you check kan, you check. Ini darab dengan ni. 3, 9 tambah dengan 3 darab negatif 3, 9 pun memang akan dapat kosong. So actually you check lah. You check memang you akan dapat semua adalah zero matrix. So betul lah apa yang you cari tu. Okay. So okay guys, saya rasa saya nak pergi sini je. Nanti InsyaAllah kita akan tengok 2 topik kot sebelum kita masuk yang last. Maybe seterusnya boleh tengok determinant kot. Ke nak masuk juga determinant sikit? Nak masuk determinant tak? Nak. Tak puas belajar maths. Okay, boleh? Okay, kita tengok sikit lah determinant sebelum kita, boleh kot, tak apa, nanti kita recall kan, ada alang-alang ada masa ni. Okay. Dalam determinant of matrices, kita nak tengok ada 2 keadaan lah. Biasa kita memang akan cover 2 benda je lah. Matrix, determinant bagi 2 by 2, maksudnya the whole thing kita akan tengok 2 by 2 matrix dan juga 3 by 3 matrix. Okay, untuk 2 by 2 dia tak ada masalah sangat sebab dia simple je. Tapi untuk 3 by 3 tu dia banyak benda sikit kita kena tahu. Okay, so macam yang transpose tadi tu pun kita nak guna dalam 3 by 3 punya inverse lah. Okay, so pertama kita akan tengok determinant. Okay, determinant untuk 2 by 2 matrix, dia punya simbol dia adalah macam ni. Ataupun kita panggil, you tengok benda ni kat mana dulu? Ingat lagi tak apa function tu? Dulu you tengok dia adalah absolute value. Pandai absolute value dulu. You tengok dekat inequality kan, equation and equality.
Okay, so dalam ni kalau you ada any huruf besar tu adalah determinant. Okay, so tu adalah determinant. So untuk 2 by 2 matrix dia tak ada masalah sangat. So kalau determinant of A, katalah A ni value dia adalah A, B, C, D. Secara generalnya kita buat A, B, C, D. So untuk cari kita cuma tengok A, B, C, D. Determinant dia adalah A darab D. A darab D tolak dengan B darab C. Itu je determinant dia. So contohnya, kalau kita ada A adalah 3, 1, 2 and 6. 3, 1, 2 and 6. So untuk cari determinant A senang je. 3 darab dengan 6 tolak dengan 2 darab 1. So dapatlah 16. Dan you kena tahu determinant ni adalah a value. So ia bukan bentuk matrix. Determinant ni adalah value. So you dapat nombor bulat. Okay. Boleh juga asal nombor pecahan kot. Tapi nombor lah, dia bukan bentuk matrix. So itu adalah determinant. Tapi untuk kita cari determinant bagi 3 by 3 matrix, kita kena tahu 2 perkara. Pertama adalah minor and cofactor. Apa itu minor, apa itu cofactor? Minor and cofactor ni kuat panjang, tapi tak apa, kita tengok dulu sikit je. Apa itu minor? Minor ni biasa kita akan tulis dia dalam bentuk MIJ. So bermaksud MIJ ni kita dah tahu dah tadi, kita dah set dalam kepala kita apa itu IJ. I ni adalah row, J ni adalah column. So ingat macam tu So katalah kita ada matrix A kan, kita kata tadi kita nak guna ni dalam 3 by 3 matrix. So katalah kita ada matrix A 3 by 3 matrix. So MIJ ataupun minor IJ ni adalah the determinant of 2 by 2 matrix by deleting ith row and jth column. So untuk you cari minor ni adalah untuk kita cari determinant bagi macam ni kita nak cakap minor ni adalah determinant 2 by 2 matrix, tapi kita kena delete row dia dengan column. Okay, kita tengok contoh teruslah. Kalau cofactor pula tak apalah, kita tengok minor dululah, senang. Okay, minor contohnya dekat sini kita ada 3 by 3 matrix kan. So first kita nak cari apa itu minor. So katalah kita ada 3 by 3 matrix di mana elemen dia 3, minus 1, 0, 2, 1, minus 3, minus 2, 0 and 4. Okay, apa maksud dekat sini minor tadi? Kita kata kita delete row and column. Kan kita kata minor tadi secara generalnya kita tulis dia adalah MIJ. Kan? So bermaksud dekat sini kalau kita nak cari minor ni adalah elemen satu-satu. Bagi kalau katalah matrix A ni ada berapa ni? Ada 9 elemen kan? So minor ni adalah 9 elemen juga. Bagi setiap elemen dalam A tu. Okay, katalah kita nak cari minor IJ, minor M11. Bermaksud kita nak cari minor bagi row pertama dan kolom pertama. So maksudnya kita nak cari minor bagi elemen nombor 3 kat sini. So bila kita nak cari minor kat sini, minor ni dalam bentuk elemen jugalah. Sebab dia satu-satu elemen kan. So kalau you nak cari minor bagi elemen 3, nombor 3 ni, elemen bagi row pertama, kolom pertama, bermaksud you just kira determinant, macam determinant 2 by 2 tadi, which is you kira AD tolak BC, tetapi mana you nak ambil determinant yang mana satu? Yang you nak cari, you mesti tolak determinant, you mesti buang row dengan kolom yang you nak cari tu. Bermaksud dekat sini, kalau you nak cari minor bagi nombor 3, you kena buang, you kena ignore you kena ignore elemen ni. You kena buang, you kena delete row pertama, kolom pertama. So bermaksud determinant yang you akan fokus adalah this one. 1, minus 3, 0 and 4. Macam contoh kat sini lah. So bermaksud untuk you cari minor bagi row pertama, kolom pertama, determinant dia adalah bila mana you buang elemen row pertama, you buang elemen kolom pertama. So you akan ambil 1, minus 3, 0 and 4 dan you kira determinant dia. Determinant dia macam mana? AD tolak BC. Which is dekat sini 1 darab dengan 4 tolak dengan 0 darab negatif 3. So dekat sini 4 tolak dengan 0 which is dapat 4. So tu adalah minor bagi
bagi orang cakap apa ni, minor bagi row pertama, kolom pertama. So ini adalah minor. Apa itu pula cofactor? Cofactor tadi kita tengok balik dekat bahagian atas ni. Minor adalah elemen satu-satu. Cofactor ni pula dia juga adalah elemen. Tetapi elemen ni adalah dia mesti kita kira minor, tapi dia ada, orang cakap ada, dia sebenarnya tukar sign dekat depan. So katalah kalau kata cofactor bagi ith row and jth column, so you kira dia punya minor dulu, you dah kira minor dia. So bahagian depan ni dia adalah -1 power I plus j. So dia sebenarnya orang cakap apa, dia just tukar sign je sebab dia adalah -1 kan. -1 ni power kepada I tambah j. So kalau you perasan, kalau you ada -1, katalah you ada C11 kan contohnya. C11. Kalau you nak cari cofactor untuk C11 bahagian depan dia ni, so katalah minor ni you dah kira kan, M11 you dah kira berapa. Untuk kira kat sini ni adalah -1 power sebab I dia adalah 1, J dia adalah 1. So dia sebenarnya adalah -1 power 2. So dekat sini -1 power 2 akan dapat 1. Dia akan jadi positif 1. Betul? Tapi katalah you nak cari cofactor bagi row pertama, kolom kedua contoh. So dekat sini dia jadi -1. Katalah ini you memang dah cari asing lah kan. So cari asing minor bagi 1 and first row and second column. Tapi dia punya sign dekat depan tu dia jadi -1 power 1 plus 2. Which is -1 power 3. So -1 power 3 you dapat apa? You dapat -1 kan. So sebenarnya cofactor ni dia bukanlah apa sangat pun. Dia adalah sebenarnya yang penting you kena cari minor tu. Cofactor ni hanyalah benda yang boleh merubah sign dia. Sama ada dia boleh jadi positif ataupun negatif. Itu sebenarnya. Tapi orang cakap apa ni, kalau secara generalnya sebenarnya, kalau you ada 3x3 matrix kan. Saya tunjuk contoh kat sini. Kalau you ada 3x3 matrix, katalah ni adalah A kan, 3x3 matrix. Sebenarnya kan you nak kira minor tadi you dah kira lah M11, M12 katalah. Sini M11 you dah kira, ini M12, ini jauhkan sikit. Setelah ni M13. So ini pula adalah M21, M22 katalah you dah kira minor dia lah kan. M23 and then M31, M32, M33. Sebenarnya apa function atau peranan cofactor? Cofactor dekat sini kalau you perasan, kalau you ambil yang pertama ni, you tahu cofactor dia mesti -1. So cofactor dia adalah -1 power 1 tambah 1. Which is you akan dapat positif 1, you dapat 1. Kalau you ambil yang bahagian bawah ni pula, ini pula, ini bermaksud you akan ambil -1 power 2 plus 1. Which is you akan dapat -1. Kalau you ambil yang bawah dia pula lagi satu, sini pula, dia adalah -1 power 3 plus 1. Which is akan dapat positif balik. Betul tak? Perasan tak? So dia sebenarnya cofactor dia, kalau you tak kira sekalipun, you dah tahu pattern dia sebenarnya macam ni. Pattern dia adalah, mana kalau yang nampak sikit. So sebenarnya pattern dia adalah, untuk row pertama, kolom pertama dia adalah positif. Untuk row kedua, kolom pertama dia adalah negatif. Ini positif. Ini pula negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Macam tu. So ni sebenarnya kalau you kira satu-satu, sebenarnya kalau you tak kira pun, kalau you darabkan, maksudnya minor memang you akan kira kan. Minor tu memang you akan delete row and column tu dan you dapatlah minor dia. Maksud you kira determinant minor ni. Cuma kalau you nak tambah cofactor dia, bila you nak kira cofactor, dia sebenarnya hanyalah you tukar sign. Sign positif ataupun negatif. Faham tak apa yang saya cakap? Ke pening? Faham. Faham kan?
Okay, so maksudnya cuba kita tengok balik contoh tadi. So katalah M11 you dah kira dapat 4. Tapi you nak kira cofactor dia. Cofactor dia kalau you perasan dia adalah 11. So you tahu 11 tadi mesti positif. Dia you ingat ni je, kalau ni positif, ni sebelah dia mesti negatif. Macam tu. So sebelah dia lagi mesti positif. Dia tak duduk sekali. So you tahu dia adalah positif. So kalau you perasan cofactor dia adalah mesti positif kan, kat depan dia positif. So you akan dapat 4 juga. Kalau you kira M12, katalah M12, you nak dapatkan minor bagi row pertama, kolom kedua, which is this one kan. M12. So bermaksud you delete ini, you delete ini. So dia punya determinant adalah 2, -3, -2 dan 4. So kat sini determinant dia adalah 4 darab 2, 8. Tolak dengan -2 darab -3. 8 tolak 6 lah dapat 2. Tapi you rasa cofactor dia positif ke negatif? Cofactor dia tadi dah tahu dah. Bila -1 power 1 tambah 3, 1 tambah 2 which is -1 power 3. So you tahu dia akan dapat negatif kan? Jadi kalau minor dia you kira dapat positif, mesti dia punya cofactor last sekali akan dapat negatif. Okay tak? Faham tak apa yang saya cuba masukkan? Faham? Faham dia sebenarnya matrix ni dia tak ada, dia tak susah, cuma dia orang cakap apa, renyah kan. Dia leceh, you nak kena kira satu-satu. Betul? So kita cuba tengok balik satu-satulah tadi. So ini adalah M11. Untuk M12 tadi dah kira. Untuk M13 pula. M13 adalah saya just nak tunjuk takut korang tak nampak terganggu dulu ni. Allah yang tu. Okay, so kalau dekat sini untuk M13 maksudnya you nak cari minor. Allah tak ingat ni benda ni. So nak cari minor bagi row pertama, kolom ke-3. So bermaksud you akan buang ini, buang ni. So you pun tengoklah determinant 2, 1 dengan -2, kosong. So kosong tolak -2 dapatlah 2. So you tahu cofactor dekat last kali tu adalah positif. So you punya cofactor adalah positif tu lah. So kira satu-satu tadi you pun akan dapatlah jawapan. Okay. So itu minor and cofactor. So daripada minor dan cofactor tu you bolehlah cari 3x3 punya matrix. So katalah you ada orang cakap apa, untuk cari determinant bagi 3x3 matrix. Kalau kata untuk 2x2 matrix tadi you just ambil AD minus BC. Untuk 3x3 matrix, kenapa you kena cari cofactor? Dia sebenarnya katalah a 3x3 matrix ni you ada A, you ada 3x3 lah elemen dia kan. Untuk cari determinant dia sebenarnya you boleh pilih salah satu row. Salah satu row. So untuk cari determinant dia adalah, untuk cari determinant A is you kena ambil elemen A11 darab dengan cofactor bagi C11 plus A12 darab dengan cofactor bagi C12 plus A13 darab dengan cofactor bagi C13. So kalau you tak kira, cakap apa, kalau you tak ni betul-betul ni. So untuk cari determinant bagi A, you ambil elemen juga, cuma you darab dengan cofactor. Bermaksud untuk cari determinant bagi 3x3 matrix, you kena kira cofactor dia dulu. Maksudnya you kena kira salah satu tadilah. Tapi you tak perlu kira semua. You kena tengok row mana yang you pilih. Kalau you tengok dekat sini, ini general yang saya bagi dekat sini ni, ini ni adalah dia pilih row yang pertama. Bermaksud dekat sini ya dia cuma apa orang cakap consider elemen dekat row pertama. So kalau you consider elemen dekat row pertama, bermaksud you kena cari cofactor bagi row pertama lah. So kalau untuk this one you cari cofactor C11. Untuk this one you cari cofactor C12. Untuk this one you cari cofactor C13. Tapi kalau kata untuk determinant dia pun sama, saya cakap dia adalah value. So you dapatlah value. Tapi macam saya cakap kat sini, no. To find determinant untuk 3x3 matrix, you can choose which row yang you pilih dan baru you cari dia punya cofactor. Kalau you tak suka elemen dekat row pertama, you rasa elemen dekat row pertama ni complicated, you tak suka. So you nak pilih elemen dekat row kedua pun boleh. So bermaksud dekat sini you akan fokus, inilah contohnya
determinant A ni boleh jadi kalau kata you pilih row kedua, bermaksud you akan consider elemen dekat row kedua sahaja. Maksudnya you consider A21, A22 dan A23. So bila you consider elemen dekat second row, you cari cofactor pun hanyalah cofactor dekat row yang kedua. So you cari cofactor bagi 21, 22 dan juga 23 sahaja. Ini kalau you choose second row. Kalau you nak choose third row pun boleh juga, tak ada masalah. So you pilih salah satu row je lah. Okay. So ini last time saya tengok. So remember determinant is a value. So katalah dekat sini you ada matrix B, you nak cari determinant of B. So kalau kat sini saya choose row yang pertama. So saya choose this one, row yang pertama. So bermaksud you akan keluarkan elemen 2, 1 dan negatif 3 dan you kena cari dia punya determinant. Dekat sini you perasan tak? Saya buat kolom dekat bahagian elemen tu. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, saya nak kena darab determinant. Tapi kita tahu untuk determinant 2 by 2 ataupun kita panggil ni adalah minor. Minor bagi 3 by 3 matrix ataupun dia adalah determinant bagi 2 by 2. Tapi you tahu dekat sini kita sebenarnya kena darab cofactor, bukan determinant. Betul? Tapi sekarang yang saya buat kat sini adalah determinant, bukan cofactor. Jadi macam mana saya nak decide ini adalah cofactor? Cara je mudah sahaja, you cuma boleh buat darab determinant sahaja, cuma dekat sini you dah tahu. You dah tukar sign bagi cofactor tu siap-siap. Bermaksud dekat sini kan saya cakap tadi, dalam 3 by 3 matrix secara generalnya, dia punya sign adalah positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. So you dah tahu ini adalah general sign dia. So kalau I choose the first row, so elemen dekat depan, instead of you tukar determinant, ni menjadi negatif atau positif sebab determinant ni adalah minor kan. So you just kira determinant tapi you malas lah nak kira satu-satu cofactor. So senang, determinant ni you terus tulis sebagai bentuk determinant. So untuk bahagian cofactor tu you tukar dia dekat bahagian nombor, dekat bahagian elemen tu sendiri. Jadi memandangkan ini kita ambil determinant, memandangkan ini kita ambil determinant sahaja, ini kita ambil determinant sahaja kan. So bermaksud kita akan menjadikan dia cofactor tetapi kita menjadikan dia cofactor pada elemen dia. Bermaksud elemen dia tadi dekat sini ni adalah 2, 1 dengan negatif 3. You terus sebab yang ambil first row, you ikut sign dekat sini. So sign pertama kat depan ni adalah positif. So inilah positif 2 lah. So ini walaupun elemen dia 1 tapi you tahu bila dia nak jadi cofactor dia punya elemen, dia punya sign dia mesti negatif. So you letak negatif dan kat sini dia positif. So tak berubah lah, negatif 3 tetap negatif 3. So senang, you tak payah list down cofactor dengan minor satu-satu. You just terus list down elemen, you terus pilih minor. Maksudnya dekat sini senang. Kalau you pilih 2, okay tahu buang ni, okay terus tulis determinant dia 0, 1, 2, 3 macam tu. So lepas tu ambil pula elemen ni 2. Lepas tu ambil pula elemen ni, terus buang yang ni pula. Ambil yang ni, buang ni pula. Macam tu. So you maksudnya dekat sini you jimat masa lah. You tak payah nak list down satu-satu. Cuma yang penting jangan lupa untuk ubah minor tu menjadi cofactor dengan cara you ubah sign tu pada elemen dia. Jadi kalau kata you pilih the first row ini tadi, so you memang kena gunakan sign inilah. So this one mesti positif, negatif, positif. Kalau kata you pilih ni adalah second row, so you kena, bila you letak elemen nanti, you kena ambil sign yang kedua. Okay, so bila you dah kira, senangnya determinant terus ni lah. So ini 2 terus darab dengan 3 darab 0, 0, 0 tolak 2 dapat negatif 2. So ini pun sama je, negatif 1, ini terus 4 darab 3, 12 tolak 1 dapat 11. Dan ni dapat minus 3, ini dapat 4 darab 2, 8 tolak dengan 0 dapat 8. So you kira dapatlah negatif 39, dapatlah determinant. Okay, so itu sahaja. Saya akan berhenti sampai sini sahaja. Okay, macam saya cakap tadi, if you didn't find the cofactor first, kalau you tak nak cari cofactor dulu, ingat sign tu sahaja dan you just tukar. Maksudnya you tak perlu cari cofactor, you just perlu cari determinant sahaja.
Ini tak apa, sesama nanti takut penat pula korang. Korang okey ke? Guys? Okay. Okey. Dia sebenarnya dekat hujung determinant ni ada lagi satu benda which is you kena check. Kalau you nak check determinant you tu betul ke tak, you boleh guna diagonal expansion formula. Saya tunjuk lah last, sorry. Check determinant by using diagonal expansion formula ni. Macam contoh tadi kan, you dah cari determinant bagi this one. Cuba. Aduh. Okey lah. Okay. Boleh je orang nak ambil. Okay. Okay, Maya, okay, kau. Boleh. Setengah ke kau? Dah tak? Okay. Alright. Okay, kau. Alamak, termasuk pula dalam recording. Ya Allah. Kita cari determinant guna cara cofactor dengan tu tadilah. Tapi untuk you double check determinant you boleh guna diagonal expansion formula. Tapi you tak boleh guna cara ni. Nak check je boleh guna cara ni. Okay, cara dia adalah elemen you tadi yang 2, 1, 3, elemen B tadi ni, you list down balik elemen tu, cuma you tambah benda kat belakang, then you tulis lagi satu elemen dia sampai situ je. Tak tulis elemen yang kolom ketiga, tak tulis. And then cara you nak check dia adalah you ambil diagonal untuk pertama, katalah ambil diagonal orange ni saya tunjuk. 2, 0, 3, 1, 1, 1, negatif 3, 4, 2 ni you kena cakap apa ni, tambahkan dia dan tolak dengan bahagian warna biru. So bermaksud 2 tambah 0 tambah 3 dapat, betul tak ni? Bukan tambah, darab. Darabkan the first diagonal, 2 darab 0 darab 3 dapat 0. Lepas tu the second diagonal, tambahkan dia 1 darab 1 darab 1 dapat 1 lah. The third diagonal, negatif 3 darab 4 darab 2 dapat negatif 24. So yang warna orange ni, the first diagonal yang menurun tu, semua you darabkan dan you tambah. The first diagonal tambah second diagonal tambah third diagonal. So you akan dapat kat sini negatif 23. Then you kena tolakkan dengan diagonal yang belah lagi satu, which is warna biru. So ini adalah 1 darab 4 darab 3 dapat 12. And then 2 darab 1 darab 2 dapat 4. 3 darab 0 darab 1 dapat 0 lah. You dapatlah negatif 39. Bermaksud determinant yang you kira tadi betul. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa soalan? You dah boleh buat dah checkpoint seterusnya sebenarnya, walaupun saya tak bagi tahu properties determinant lagi, tapi you dah boleh buat checkpoint 4.2 lah kot, saya rasa. So any question ni regarding determinant ataupun cakap apa ni? Minor ke cofactor ke? Ada apa soalan? Tak apa, nanti kita akan recall balik. Okey ke semua dah lapar? Lapar kan? Siapa lapar? Tak ada. Allah, sedihnya. Soal siapa sedih sangat? Zamir ni yang mana? Zamir ada ramai Ramai famous. Yang famous. Muka sikit nak tengok. Okey ke? Alamak, I punya ni saya boleh tak. Okey dah ke? Okey, saya ada soalan tak? Korang ada soalan tak?
Kalau tak ada, saya stop sharing. Korang buat dululah checkpoint. Saya rasa tak adalah banyak soalan pun sebab korang recall balik je kan. Rasanya mungkin tak masuk lagi benda yang pelik-pelik kot. Okey ke? Kenapa tak respon ni? Semua mesti tidur kan? Okey, doktor. Okey, doktor. Okey doktor, Okey. okey. Okey, Alhamdulillah lah kalau okey kan. Okey lah, so terima kasih. Sorry ambil masa korang. Korang ada kelas lagi tak petang ni? Ada. Ada. Alah, sedihnya. Sorry lah ambil masa korang. So, duk elok, cuba buat dululah ni. Kalau ada apa-apa soalan, ni sebab korang kalau mungkinlah korang bila saya cakap mungkin korang faham ataupun ada yang tak faham. Tapi bolehlah nak buka kamera pun. Tapi macam tu lah, korang kena buat dulu. Dah buat nanti baru tanya soalan. Okay, buka kamera sebelum nak orang cakap apa ni? Nak si bye-bye kan? Buka kamera lah, nak ambil gambar tak? Sebelum kita ni. Semua buka kamera. Saya bagi 10 saat. 10, 9, 8, laju. 7, hai Bob. 6, 5. Mana perempuan ni? Kenapa lelaki je ni? Perempuan yang malu-malu. Boleh je. Mana lagi? Upload 7 tolak 2 45 46. Lagi dah ni dah. Orang lain tak nak buka kamera ke? Gegas tak nak buka kamera? Tu ni tak nak? Okay, saya ambil gambar kan sebab saya nak kena. Okay. Jadi, Umairah tak nak buka ke? Zamir, saya nak tengok sikit Zamir ni. Alia. Mana Zamir ni? Zamir kat katil dah doktor. Ha? Zamir kat katil dah. Kat katil? Zamir kat katil dah. Oh ya? Sabarlah Zamir. Ambil gambar jap. Tu Elia Syuhada dengan siapa? Kenapa? Masuk je lah gambar kelas lain Kau apa? Tak apa, saya tahu korang ni macam campur kelas je. Okay, dari ke macam kartun. Kenapa tak nampak jelas? Oh, okay. Okay. 1, 2, ajak gelap lah ajak. 1, 2, 3. Kenapa macam gelap Sekejap. Saya cuba tengok macam ni. Dari atas sikit. Alright, dekat sikit. Okay, 1. Sorry tau, gelap tau. Macam mana nak suruh cerah kena buka ni ke? Sekejap. Saya cuba buka. 1. Flash. 1. Saya cuba buka flash, tak tahu okey tak? 1, 2, 3. Alamak. Flash okey Allah. Lagilah buruk flash, tak boleh. Hai Guya. Okay. Lepas lagi sekali. 1, 2. Macam ni kot. Kenapa lagi gelap macam ni kot? Aigoo. Lah. 1. Sorry, korang bukan main senyum tapi dia gelap sikit. 1, 2, 3. Okey lah, tak apalah. Tengoklah mana yang ada tau. Sorry. Okay, so itu sahaja. Nanti saya akan simpan recording ni. Okay, annyeong yorobun. Take care. Assalamualaikum. Annyeong. Annyeong. Bye. Annyeong. Terima kasih doktor.